Assalamualaikum. Kita bertemu hari ni anak-anak. Kita nak sambung 4.3. Tajuk yang terakhir lah, yang dimesrakan dengan modul Ticket to Victory. Bab 4 ini, hari ni kita masih dalam tajuk bab ini. Kita nak pergi 4.3. Kita nak tengok mana ni kerjasama antara kerajaan, persekutuan dan negeri. Baik, sama juga dengan bab-bab lain, subtopik lain. Biasanya kita mulakan dengan memahami di SKP. Okey, ini ialah subtopik yang terakhir. Bermaksud tajuk 12 ni cikgu dah selesai lah, untuk bantu pelajar serba sedikit mengenal pasti tajuk-tajuk yang kita nak jawab, bimbingan menjawab. Hari ni kita nak pergi ialah 12.43. Kerjasama kerajaan, persekutuan dan negeri. Tajuk ini agak subtopik ini agak panjang. Yang pelajar kita nak tahu tentang Felda, in situ, in sini, in situ, koridor raya, Eskom, Raskom dan sebagainya. Jadi pelajar, ini antara subtopik yang kalau kita tak baca, janganlah kita ngada-ngada nak jawab kan. Sebab kita kena faham ini, bentuk ini, di antara kerajaan Kuala Lumpur dengan kerajaan negeri. Contohnya macam pembangunan tanah secara tak langsung, K kita ni 3K12.47. Mungkin 12.48 pun boleh lah. Jadi kita nak tengok perlahan-lahan. Sebelum kita nak pergi jauh, kita nak tengok mana. Dah tentu kita tak larilah daripada buku teks kita. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu dah. Bila kita nak belajar bab ini, kita kena tahu apa tentang satu rancangan pembangunan tanah, Felda, Fekra, in situ. Ni ada in situ ni. Di sini kan, pembangunan in situ. Next, kita nak tengok tentang pembangunan wilayah. Kejora, Ketengah, Kesedak, banyak ke lah. Ada yang bukan ke juga. Kena tengok Sabah dan Sarawak. Tujuannya untuk apa? Seterusnya kita nak tengok koridor. Ini yang nombor 2. Ini nombor 3. Koridor, nama pun koridor. Pintu, dekat pintu ada koridor kan. Tujuannya apa? Walaupun ni pendek, kita kena tahu juga. Untuk dia lebih kepada ekonomi lah. 3. 4. Macam mana memelihara khazanah negara. Di sini ada 4.1. Taman negara. Tengoklah taman negara. Kalau keluar peta kita satu, jangan tak reti nak jawab kan. Fraprisia, pengurusan ini kalau kita tengok taman negara ni hutan lah. Ini taman laut. Taman laut di laut. Itu beza dia. Okey. Kerjasama 4. Ini yang keberapa dah tadi ni? Dah lupa itulah. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Macam mana kerajaan ini membantu menyediakan perumahan. Khususnya bagi B40 lah. Rumah kos rendah ni. Nama rumah dulu-dulu kan. Okey, macam mana kita nak atasi. Next, seterusnya yang kelima ni. Yang kelima inilah yang cikgu bagi tahu pelajar kena faham tentang apa yang berlaku di Sarawak. Kita ada Raskom. Raskom ni Rajang lah, Sungai Rajang. Okey, lepas tu kita ada pula satu lagi, iaitu Eskom. Ini di Sabah. Dua-dua ini kita kena tahu. Sebab inilah yang kita nak jawab soalan kita hari ini. Di mana kita nak jawab? Jom kita tengok topik perincian kita. Baik, kita dah sampai di sini pelajar. Okey, apa yang uniknya? Kita tengok di sini kan, ada 1, 2, 3. Cikgu letak sekadar beberapa perkara yang berkaitan dengan soalan ni. Sebab kalau kita tak baca, taman laut ni apa? Laut, nama pun laut kan. Contohnya kalau Perak, Pangku lah.
Okey. Soalan ditanya, jelaskan lokasi taman laut di Sabah. Dia nak lokasi saja. 4. Ini orang Sabah mungkin boleh jawab. Kalau orang Kedah, orang Perak, orang Pulau Pinang, kalau kita tak baca di sini pelajar, okey, cikgu buka di sini ya. Kalau kita tak baca yang ini, kita tak akan dapat jawab ni. Taman laut ni. Ini. Kalau kita tengok pengurusan taman laut, kita kena tengok di sini. Mana cikgu nak tak kotak ni kan? Ni. Pengurusan taman laut di Sabah. Taman Laut Tunku Abdul Rahman, Taman Pulau 3, Kuala Penyu, Taman Pulau-Pulau Sandakan, Taman Merim Tun Sakaran. Jangan tambah dandai pula paling-paling tak ada pun semua dinama kan. Tunku Abdul Rahman. Kalau kita tengok kan, ini Tunku Abdul Rahman, ini Tun Sakaran, ini Tun Mustafa. Cikgu, saya tak tahulah tempat tu di mana. Nampak? Tunku Abdul Rahman dia punya KK. Yang ni sempurna. Yang ini Kudat. Kalau kita tahu nama, dapatlah sekurang-kurangnya 3 daripada 4. Yang lain tu Sipadan. Mungkin kita ada Ligitan. Kena juga. Walaupun tak ada di sini kan. Jadi kita nampak, inilah yang kita panggil Taman Laut. 4 markah. Okey. Dia nak 4 markah saja. Macam mana taman laut ini pengurusan? Bila kita jumpa perkataan huraikan, kalau boleh jawapan kita fakta, huraian plus contohlah. Kalau boleh. Kalau tak ada, tak apa. Baik, katakan 8 markah. Macam mana kita nak ceritakan? Huraikan cara pengurusan taman laut. Di mana kita nak cari, cikgu? Okey, tengok di sini. Ini tak ada kaitan langsung. Dia semuanya berkaitan di sini. Okey, mana kita nak ambil? Cara pengurusan taman laut ini, kita tengok satu persatu kalau jawapan kita panggil. Membentuk dasar berkaitan dengan taman laut. Okey, satu. Dapat satulah. Kedua, kerajaan negeri berkuasa dalam pembangunan pulau. Tu kalau kita tengok, macam kita tengok Langkawi, Kedah, Pangkor, Perak. Tadi kita ada Tunku Abdul Rahman, Tun Sangkaran. Di mana nak beli? Okey, ini masih fakta. Dua-dua fakta, cikgu. Cikgu kata fakta huraian contoh. Baik, penyelarasan ini sambung tadi. Ini diletak sebagai huraian kepada yang tadi. Kita letak warna apa? Nanti pelajar tak tahu. Cikgu letak warna hijau. Dibuat, pentadbiran dibuat melalui Lembaga Penasihat Taman Laut. Dapat 1 markah. Dan Reserve Laut. 2 markah. Ada contoh ni. Baik, lepas tu apa lagi? Baru dapat 4. Markah kita 8. Jabatan Taman Laut. Fakta balik. Kita pergi fakta semula. Jabatan Taman Laut diwujudkan pada tahun 2007. Yang lain tu kita nampak lah. Cikgu senang, cikgu letak di sini dengan pen kan. Apa lagi? Bertanggungjawab dalam pengurusan taman laut. 2018. Ini 2007. Ini 2018. Pengurusan taman laut ni diserah kepada Jabatan Perikanan. Itu sebab cikgu tajuk ini, susahnya cikgu, mana saya nak ingat. Memang kita sukar ingat tajuk ini antara tajuk yang cikgu rasa susah. Itu sebab dalam kita nak pilih soalan tu, kita tengok ni, tajuk ni susah cikgu, saya tak boleh jawab. Janganlah kita ambil. Tapi C ni kita boleh jawab. C mungkin bantu kita lah. Penglibatan semua pihak mampu meningkat tahap keselamatan taman laut. Berikan hujah anda. Macam mana? Ini dia lebih kepada poin kerja sama.
Ini ada dalam bentuk jawapan gambar. Pelibatan semua pihak mampu. Semua pihak apa? Mungkin swasta. Kan selalu kita dengar pihak swasta, Shell, kutip sampah supaya penyu-penyu tak mati. Kita nampak apa lagi? NGO, apa letakkan tukun supaya pembentukan batu karang. Ini semuanya kita kena baca. Sebab dalam buku teks dia letak sikit sangat pelajar. Di sini kita nampak sikit kan, kita nampak program restorasi karang di taman laut oleh Jabatan Perikanan. Sini boleh. Apa lagi kita nampak? Aktiviti pembersihan laut. Ini yang kita nak bukti, walaupun dia kebat, tapi jawapan tu ada dalam buku. Barulah kita nampak. Ini satu muka surat saja pelajar. Itu sebab cikgu tak galak lah. Kalau kita tak tahu, kita janganlah cuba jawab. Dia beza dengan soalan ini. Soalan ini dia tanya tentang koridor. Ini soalan modul tiket to factory. Baik, kita tengok. Ini senang sikit kan. Gambar di bawah menunjukkan rancangan pembangunan koridor wilayah. Pendek saja, separuh saja. Dia tanya matlamat. Baik, bila kita jumpa matlamat koridor layar ni, markahnya dua. Dia lebih kepada ekonomi dan pembangunan. Okey, kalau tak percaya, jom kita terjah. Di sini. Mana cikgu kata ekonomi dan pembangunan? Cikgu besarkan. Dia berasaskan projek pembangunan. Jadi pelajar kena bagilah. Satu, dia berasaskan perancangan jangka panjang tumpuan kepada ekonomi. Dia nak bagi kerja lah. Ini kita nampak. Inilah koridor raya. Perancangan jangka panjang. Jadi kalau kita tengok soalan di sini, matlamat. Dia lebih kepada satu tadi, ialah kepada, cikgu letak dalam bentuk poin lah, pembangunan tanah. Ini rangka rancangan jangka panjang. Baik, dua. Bila kita jumpa soalan yang kedua, dia tanya kesan. Apakah kepentingan? Selalunya kalau kepentingan ni ialah faedah lah kepada rakyat dan negara. Ini kebat. Ini teruslah kita dapat, kita conteng. Ini kebat. Maka kita bolehlah jawab ikut jawapan yang munasabah. Rancangan pembangunan Iskandar di Johor, koridor utara, dia akan bagi apa kesan? Dah tentu dia ada 3 kesan. Kepentingan ni ialah faedah, kesan. Baik, kalau kita nak conteng dari segi ini, dah tentu faedah dari segi ekonomi, politik, sosial. Kalau contohnya ekonomi, apa beza ekonomi? Ekonomi dia akan menyediakan peluang pekerjaan. Kerana apa? Huraian ni adalah huraian ni apa itu peluang pekerjaan? Sebab pelabur datang melabur. Contohnya, kalau kita nak tengok lagi, apa contohnya? Membuka kilang. Pelabur buka kilang. Bagi contoh. Okey, itu dari segi ekonomi. Politik, bila pelabur tu datang, dari segi politik, kepada rakyat, kepada negara apa? Kalau politik, dia akan merapatkan hubungan diplomatik. Dari segi sosial pula macam mana? Di sini kita nampak masyarakat kita akan sama-sama berusaha untuk pastikan pembangunan ini sejajar dengan hasrat kerajaan. Kita usaha betul. 4 markah, tak ada masalah anak-anak. Kebat.
andaikan anda pemimpin masa depan, kita pelajar kena bayangkan anda pemimpin masa depan, macam mana kita nak meningkatkan pembangunan koridor raya. Ini cuba tengok 4 masa depan ni. Mungkin kita nak pembangunan kita ini adil kepada semua masyarakat. Mungkin kita nak pembangunan ini mampu menjadikan peluang pekerjaan lebih kepada rakyat Malaysia. Apa saja pelajar? Ini pelajar cuba jawab. Tengok, satu lagi berkaitan dengan bab 4.3 ini. Kita nampak dalam modul Perak ni letak tentang sini, nampak? Jelaskan kerjasama sosioekonomi. Jadi pelajar yang ini pelajar tengok sebab dia link dengan Rascom dan Eskom. Di sini kan nampak kan? Jadi pelajar, kita dah tamat bab ini. Jadi kita tengok sikit lah kalau apa yang ada dalam kita punya PowerPoint yang disediakan oleh BPK. Kalau kita nampak di sini kan, kita nak huraikan apa? Tajuk ni panjang. Dia nak menguraikan kerjasama antara kerajaan sekarang lah, Kuala Lumpur dengan kerajaan negeri. Dari segi pembangunan tanah, ini penting ni. Dari segi pemeliharaan khazanah, laut, hutan, perumahan dan sebagainya. Okey, tengok. Seterusnya apa? Pembangunan tanah kita faham lah. Bila sebut tanah tadi, cikgu dah sebut in situ, cikgu dah sebut felda. Kita ada in situ ni apa? Kena faham. Dan FEKRA dan juga rancangan pembangunan wilayah. Ini kita nampak ni. KKK, Kejora, Ketengah, Dara, Kesedak. Okey. Yang ketiga, koridor. Ini soalan kita tadi. Apa tujuan dia? Kita nampak. Jadi kita jawab pembangunan ekonomi. Apa kesannya kepada rakyat kita kan? Okey. Sebenarnya kita tengok khazanah negara ini, dia ada 2. Tumpuan kita tadi adalah pengurusan taman laut. Ini taman negara, ini taman laut. Ditanya tadi tentang nombor 7 ini. Dan sebagainya. Jadi pelajar, bab ini detail, baca, faham untuk kita dapat markah yang baik.